Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis ke 56. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa samma'allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani wa isnaduhu hasan, Majma' Az-Zawaid. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan apa-apa amalan di dunia ini untuk menunjuk-nunjuk dan untuk kemasyhuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasyhurkan hal itu di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Yakni orang ini telah melakukan amalan kebaikan adalah untuk menunjuk-nunjuk, lantaran itu dia akan dimalukan. Tabrani Majma' Az-Zawaid. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikhlas, menghilangkan sifat riak. Hadis yang ke-56, hadis riwayat Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni ada banyak kali dah kita cerita kan tentang siapa dia, sahabat Nabi, kehebatan, kelebihan yang ada pada dia. Dia ni orang Madinah lah, orang daripada orang Ansar. Muaz bin Jabal, dia masuk Islam ketika mana perjanjian Aqabah yang kedua. Dia atas usaha Mus'ab bin Umair berdakwah dia di Madinah. Kemudian dia mengikuti perjanjian Aqabah yang kedua itu. Kemudian dia Islam pada ketika itu. Dia lahir 16 tahun, ulama kata 16 tahun sebelum hijrah Nabi, dan dia meninggal 16 tahun, 18 tahun sebelum hijrah, 18 tahun selepas hijrah. Dalam 36, ada ulama kata 38 tahun. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni orangnya sifatnya tawaduk, dan dia ni orangnya handsome, lawa orang dia. Muaz bin Jabal ni juga disebutkan oleh Nabi, a'lamun nas bil halal wal haram min ummati Muaz bin Jabal. Ada hadis yang menyebutkan bahawa umat aku yang paling tahu, yang paling pandai tentang halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni juga disebutkan, ada hadis riwayat menyebutkan bahawa Muaz bin Jabal ni merupakan imam al-ulama. Pada hari akhirat nanti, bahawa orang yang masuk syurga Allah SWT tu dia akan imam ulama paling depan sekali. Hebatnya keilmuan dia. Ada riwayat begitu. Ada yang menyebutkan bahawa riwayat yang taif. Muaz bin Jabal ni dia meninggal sebabkan taun pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika itu taun berlaku di bahagian Jordan sana, Amwas ke sana, maka dia meninggal di sana. Okey, dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaqumu fid dunya, yang mana hidup dekat muka dunia ni, berada di bumi ini, maqama sum'atin, yang mana dia buat amalan, dia buat segala perbuatan, apa yang dia dapat, apa kelebihan yang Allah berikan pada dia, yang dia berada pada maqam, pada kedudukan sum'ah. Sum'ah ni apa? Daripada perkataan sami'ah. Sami'ah ni dengar. Sum'ah tu nak dengar, nak pendengarkan pada orang. Nak dengar, bagi orang tu dengar, bagi orang ni dengar kan.
Jadi apa-apa benda yang ada Allah Ta'ala bagi lebih daripada dia, apa-apa amalan yang dia buat, dia ada sifat pada diri dia, maqam sum'ah. Dia nak bagi dengar, orang tu dengar, bagi orang ni dengar, orang ni dengar satu. Itu sum'ah, dia kata. Kemudian yang kedua riak. Riak ni pada ro'a ni, dia nak tunjuk-tunjuk. Maksudnya satu ni ada jenis kita nak buang akhlak, sifat perangai nak bagi orang dengar-dengar. Kedua, bagi orang tengok-tengok. Riak ni dia nak tunjuk-tunjuk, nampak. Kalau ada benda perkara yang boleh orang nampak hebat dengan dengar-dengar, ada benda perkara yang boleh nampak hebat satu lain dengan melihat-lihat, kan? Satu dengar, satu tengok, baru nampak benda tu. Tapi zaman kita sekarang ni, bila orang buat video, dia viralkan satu-satu video tu, dia jadi dua sekali. Dengar pun dia dengar suara pada video tu, kemudian tengok pun tengok. Dengar ada, tengok pun ada, dua-dua ada itu. Itu dia jadi riak tu lah. Sum'ah dan riak. Yang kata Nabi SAW, kalau kita ada penyakit macam tu, nak tunjuk-tunjuk dengan orang, nakkan kemasyhuran, dia kata, illa sama'allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumal qiyah. Bahawa kalau kita ada penyakit begitu, kata Nabi SAW, hari akhirat kelak besok, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat kita ni, tunjukkan kepada semua makhluk yang berada di akhirat kelak nanti, bahawa kita ni jenis orang nak tunjuk-tunjuk apa ada kelebihan di sudut ibadat kita ke, di sudut harta kita ke, kekayaan kita ke, kebolehan kita ke, kemampuan kita ke, pangkat kita ke, kepakaran kita ke, kebolehan boleh bercakap dan sebagainya. Maka dekat situ Allah Ta'ala akan tunjuk, ini bukannya ikhlas, tapi sebenarnya amalan-amalan yang dia buat ini adalah untuk tunjuk-tunjuk. Jadi tuan-tuan, tajuk bab riak ikhlas ni dia payah nak sebut. Sebab ni semua soal hati. Semua menceritakan tentang benda yang ada dalam hati. Boleh dia tengok dari angle positif, boleh dia tengok daripada angle negatif. Dua-dua angle tu boleh diterima. Hanya individu orang tu sendiri dia yang tahu sejauh mana ikhlas dia, sejauh mana riak dia nak tunjuk ke dengan penuh ikhlas ke, sebab subjektif. Jadi syaitan itu, sebagaimana saya sebut, pertama, dia tak nak bagi kita buat amal-amal yang baik, kan? Syaitan lah. Kalau boleh jangan semayang, jangan solat, jangan beribadat, jangan sedekah, jangan infak, jangan semua. Kau boleh duduk rumah kerja pun tak payah, kan? Duduk jadi macam tu, kan? Tapi apabila kita berusaha, kita buat amalan, usaha agama, usaha itu, usaha ini, kita buat ibadat, kita buat, maka syaitan dia tengok langkah pertama tak berjaya, dia akan tembak dengan langkah yang kedua apa? Dia akan masuk dalam hati kita, dia akan rosakkan ibadat kita. Mana yang kita buat tu, benda-benda baik semua kita buat, dia akan tembak, dia jadikan benda tu rosak. Kita ada sifat riak, nak tunjuk-tunjuk dengan orang, nak sum'ah supaya orang boleh dengar-dengar, nampak kita ni power, nampak kita ni hebat, nampak kita ni baik, semua benda-benda macam ni. Jadi bila berlaku gini, kita kena istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, dan yang kedua kita kena minta dengan Allah supaya Allah lindung kita daripada sifat-sifat yang mazmumah ni. Semua kita ni ada penyakit ini, kan. Kadang-kadang kita tak perasan, benda tu kecil aja, terselit sana, terselit sini, tapi apabila ada sifat ni nanti, maka hilanglah nilai-nilai ganjaran yang baik tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan mulia, kita fahami hadis ini, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah.